Minggu lepas kita stop dekat mana Kak? Daya dan tekanan. Daya dan juga tekanan. Okey. Okey, tanpa buang masa kita sambung kelas hari ni. Masih lagi tertakluk kepada chapter 8 iaitu force and pressure lagi. Okey. Saya sendiri Cikgu Syahsidar kelas creator. Okey, di sini saya nak bagi tahu kamu this is your second last chapter tak silap saya. Betul tak? Ada lagi chapter last lagi kan? Bukan ni kan? Kan lagi 2 chapter. Ada ingat tak? Ada lagi chapter lagi ke ataupun ini I think this is the second Ada. last kan? Ada bab 9. Bab 9 kan? Yes, kita ada lagi bab 9. I think this is the second last chapter untuk SPM. Sebab saya pergi slow saja actually, tapi walaupun saya pergi slow, I dapat sampai chapter 8 actually. Okay. So minggu ni kita akan continue apa yang kita tak dapat buat minggu lepas, because saya ingat lagi minggu lepas kita cerita pasal hydraulic system, I think so lah. Dan pasal hydraulic system, saya cerita pasal Bernoulli's principle dengan satu lagi pressure law tak silap saya. Okay, pressure law dengan Bernoulli's principle. So I ceritakan pasal tu minggu lepas. So minggu ni kita ada lagi, saya akan cerita lebih detail lah pasal aerodynamic dan juga what is the main idea comes out from Bernoulli's principle lah. Simple saja Bernoulli's principle. And this chapter is one of the most important chapter for you because chapter ni dia merangkumi calculation. Jadi chapter science ni ada calculation ni, tak payah tanya saya, memang dia akan keluar dalam peperiksaan lah. Dia tak boleh lari daripada calculation lah. Okay. Tak pasti paper 1 atau paper 2, tapi most probably paper 1 lah dia akan keluar kan. Calculation, bab-bab calculation. Okay. And mesti kena standby lah. Obviously chapter 2 pun ada bahagian, especially bahagian yang paper 2, soalan mungkin soalan nombor 3 atau soalan nombor 4 lah. Okay. Sebab kamu paper 2 ni kamu ada essay dan juga kamu ada structure punya writing kan. Jadi essay tu jarang lah, tak ada calculation sangat essay tu, sebab essay tu biasa kamu kena buat eksperimen tak silap saya. Okay. Okay. So seperti biasa kita sambung minggu ni untuk Pascal law dah, and problem solving benda ni pun dah hari tu kan. Saya dah tunjuk sedikit bagaimana nak settlekan soalan-soalan problem solving ni. Okay. So as for the calculation, kita tengok sikit yang ni. Okay. Kalau kamu rujuk kepada yang ni, this is most probably mathematic lah. Okay. This is most probably mathematic, bermakna apply formula dia P1 is equals to apa? P1 is equals to apa P? P1 is equals to P2. Okay. So kamu kena tahu P is equals to F over A. Okay. Force over area. Okay, dalam bahasa Melayu dengan bahasa ini sama saja, force over area. Okay, jadi force over area pun sini pun sama, force over area, force over area. Itu yang dia simple dekat sini, force over area. Sebab tu jawapan air dia ada Newton. Okay, dan cara nak kira dia pun, bila kamu nak tekan calculator, kamu kena tekan macam kamu buat linear equation lah. Okay, macam ni saya ikut je dia punya ni, kamu buat macam linear equation 20,000 keluar, dah keluar apa, keluar 20,000 over 100 kan. Actually yang ni kamu nak tekan calculator pun boleh, nak kira sendiri pun boleh lah kan. Potong sini, potong sini, potong sini, potong sini, potong 5 naik atas. Okay, dia naik atas X sama dengan 200. Okay, dekat sini darab, bahagi sini dia naik, dia akan jadi darab. Okay, so automatic X kamu akan dapat 1000 lah. Okay, ini saya just ambil saja, kuat saja dari sini. And then dia force mesti kan ada unit dia Newton, jangan lupa lah. Okay,
Ini simple calculation dia lah, minggu lepas saya ada tunjuk ni. Okay. Bagaimana nak kira tu kamu kena tahulah. Okay. Ada yang tak pandai kira, ada yang tak pandai list benda ni. Okay. Dan ada yang paling kritikal, dia tanya saya, macam mana cikgu tiba-tiba ada P, kalau cikgu tulis sini P, tiba-tiba ada force over area pula, kenapa? Itu maksudnya tahap kritikal, tak faham tu. Okay, ada yang tanya kat saya, betul serius ni, ada yang tanya. P1, cikgu tulis sini P1, cikgu tulis tu P2, tiba-tiba cikgu tulis kenapa ada F over A pula? Maksudnya dia tak faham apa maksudnya pressure tu, dia tak faham. Okay. So minggu lepas saya dah bincang benda ni. So yang tak masuk tu minta clearkan kamu punya masalah dia lah. Okay. Yang kedua, this is about Pascal principle lagi. Pascal principle of everyday life ni, yes. Apa yang kita gunakan ada hidrolik tu, itu adalah Pascal principle. Okay. Benda yang ada hidrolik. Hidrolik ni apa-apa yang ada hidrolik lah. Contohnya apa, hidrolik power steering. Power steering ni mungkin kamu tak perasan lagi. Saya lagi senang saya nak tunjuk ni. Benda ni semua pasal otomotif ataupun lebih mechanical applications lah. In case you want to be engineer, benda ni semua akan jadi normal untuk kamu. So obviously kamu tengok ada macam, kalau dia ada macam, saya pun tak boleh lukis sangat, dia ada macam ni dia panel dia macam ni kan. Tiba-tiba dia ada, kamu perasan dia ada macam satu lagi rod dia macam ni kan. This is using a concept, hydraulic concept. Okay. Dia akan move, dia akan tolak ke atas kan? Dia akan guna F1 di sini. Kalau kamu perasan this one. So dia ada macam apa-apa benda yang ada macam ni. Okay, this is using a concept Pascal lah, sebab dia main hydraulic, ada minyak, dia akan push dia. Maksudnya force tu dia akan distribute optimally. Okay, sebab tu kamu tak boleh guna air. Water cannot. Water because you know you are science student, kamu kena tahu kenapa tak boleh guna air. Okay, you are a science student, you must know why we cannot use water. Kenapa tak boleh guna air? Kenapa kita kena guna oil? Apa bezanya kita guna oil? Kenapa saya kata benda ni memang ditanya di SPM ni. SPM dia orang tanya kenapa tak boleh guna air. Sebab dia orang nak lebih kepada kamu berfikir, kemahiran berfikir aras tinggi ni. Kebat lah macam tu. So dia orang kena tahu kamu boleh fikir ke tak. Kenapa, why we cannot use Pascal, why we cannot use water instead of use hydraulic oil to move the object. Tu soalan lazim dia. Jawapan lazim ni pun senang saja. Apa properties of water? Apa properties of oil? Apa oil boleh buat? Dia boleh transform force uniformly, tapi water tak boleh transform force uniformly. Itu semua adalah dia punya characteristic of water and oil. Satu lagi, oil ni dia boleh absorb and can withstand temperature. Dia boleh tahan temperature. Okay, at certain point of temperature. Sebab tu engine kita tak masukkan air. Engine mechanical kereta kan, engine kereta tu ayah kamu tukar minyak hitam kan, atau orang-orang kata minyak kan, kita tukar minyak saja, kita tak tukar air. That's why any mechanical parts ni kita tak guna air. Unless radiator is not, radiator is for cooling system. Cooling system memang kena guna air lah, tapi mechanical part kita tak boleh guna air. Sebab air tu satu, dia tak boleh transform force uniformly. Dia tak boleh transform force. Yang kedua, dia tak boleh withstand high temperature. Dia tak boleh tahan suhu yang panas. Okay, benda ni semua dia akan tahan suhu yang panas. Obviously. Kalau kamu perasan kalau absorber kereta kamu pun ataupun kereta ayah kamu, absorber dia, kalau kamu perasan lepas dia kamu dah duduk, ayah kamu dah bawa jauh, lepas tu kamu bangun, cuba kamu pergi pegang sikit je, jangan pegang banyak, dia panas. Mesti ada rasa panas, dia tak ada rasa sejuk. Okay, because mechanical part tu dia move. Bila dia move, dia akan produce heat. Nampak banyak karakteristik dia akan produce heat. Kalau benda tu mechanical, air, besi tu logam, kalau kita letak air, apa jadi kalau panas? Dia boleh evaporated kan dia. Air kan dia akan jadi cooling kan dia kan. Bila di cooling dia akan evaporate lah. So tak ada air dalam tu nanti. We cannot use for long term. And it's not logic to move the mechanical part. Heavy mechanical parts tak boleh. Okay. Itu sebahagian saja. Yang ini pun ada cerita actually minggu lepas. This is a braking system principle of hydraulic brake. Yang ini memang setiap kenderaan wajib ada. Zaman sekarang memang dah ada dah. Dari dulu sampai sekarang mesti ada principle of braking system. Kita ada brake. Okay.
Now sekarang dia guna motor. Dulu dia guna brake. Okay. Now ada setengah kereta dia guna braking system ni, dia guna motor yang latest punya. Okay. But power steering memang dah ada guna motor daripada dulu. Okay, yang ini dia principle of fluid Ini fluid. Okay. Di mana benda ni yang paling penting Yang mana paling atas, yang mana paling bawah. Kamu tengok dekat sini the water flow ni. Okay, water flow up increasingly velocity. Yang benda ni kamu kena tahu apa principle dia. Okay, kamu ada Pascal law, okay, you have Pascal law, kamu ada Pascal. Seterusnya kamu ada apa? Tolong beritahu saya, kamu ada Pascal. Yang kedua kamu ada apa? Kamu ada apa? Pertama Pascal, kedua kamu ada law apa? Kau jawab. Diam je. First kamu ada Pascal law, kedua kamu ada law apa? Minggu lepas saya ada beritahu tu. Apa? Bernoulli. Kuat sikit kan? Tak dengar tak? Bernoulli. Apa? Bernoulli. Seluruhnya saya tak dengar tu. Bernoulli Bernoulli. Yes, Bernoulli. Yang ketiga? Last. Yang ketiga. Archimedes. Archimedes. Okay. Archimedes ni, prinsipal ni kamu perasan dia gunakan untuk ship. Ship ni kapal layar macam ni. Archimedes prinsipal dia guna ship. Contoh macam mana lukis sini normal lah. This one using Archimedes principle. Dalam ni dia ada ballast tank. Kita panggil ballast tank. Ballast tank ni dia yang akan maintain the fluid. Warna hitam, tank tu warna hitam. Dalam ship yang besar ni, ini saya lukis kapal je tapi ke ship besar saya tak pandai lukis. Ship besar tu itu guna konsep Archimedes. The amount of water displaced is equals to the amount of water kita panggil macam mana cakap bahasa Melayu Dia ada dia punya konsep water displaced dengan berapa banyak dia displaced, berapa banyak dia boleh tahan to maintain daripada dia tak sink. Kamu ada perasan kan? Okay. Pernah perasan tak? Kita baling metal yang berat dalam air kita baling metal yang berat dalam air, dia boleh tenggelam. Okay? Dia boleh tenggelam sampai ke bawah, sampai ke dasar. Tetapi no wonder kenapa ship bahasa Melayu apa bang? Kapal juga kapal layar, kapal juga. Okay. Ship yang besar tu, kamu bayangkan ship yang besar tu boleh menampung berat beberapa tan dia boleh tanggung. Tapi kenapa dia tak tenggelam? Why the ship is not sink in the water? Kenapa dia tak tenggelam? Sedangkan metal ball tu kita baling dekat air yang dekat basin rumah kita pun dia boleh tenggelam. Kenapa kapal tu tak boleh tenggelam? That's why Archimedes principle ni dia proof benda ni ada dalam air. Itu yang paling penting. Sebab tu kamu belajar 3 jenis pressure ni sebenarnya. One is Pascal, kedua Bernoulli, 3 jenis principle ni. Pascal, Bernoulli and Archimedes. Dan satu lagi law, kita panggil Boyle's law. Boyle's law ni kamu tak belajar. Boyle's law is something about volume. Dia main dengan volume. Saya rasa kamu tak belajar kot Boyle's law ni. Okay? Sebab dia main 3 saja. Okay? Dia main 3 saja. Dia main antara pressure, dia main antara temperature dengan volume. 3 benda ni je dia main law ni. Archimedes principle, Archimedes law, Bernoulli's principle and Pascal law and another one is Boyle's law. Semua main dekat pressure, temperature and volume. Okay.
Tapi untuk kamu belajar 3 ni je kot. I tak pasti tengok macam mana kita go on the flow lah. Okay, so yang ini kamu kena perasan water does not flow has the same velocity. Water pressure X, Y, Z are same. Yang ini pressure dia sama X, Y dan juga Z semua sama. Yang ini water flow out increasing velocity dan kamu kena tahu pressure highest dekat mana. Berapa bar tinggi air itu naik, di situ pressure dia tinggi. Kalau kamu silap konsep dekat sini salah. Okay, sayang, ini memang paper 1. Okay, ini soalan paper 1. SPM soalan paper 1. Ambil nota tu kak, tulis tepi tu. SPM paper 1 punya question benda ni. Mesti dia tanya. Soalan SPM kertas 1 mesti ada soalan ni. Okay, so take note this one is very important, critical part in your SPM paper 1 question. Kalau kamu pergi rujuk balik, dia ada 40 soalan tak silap saya, 40 tu. Yes, 40 questions. Kamu pergi tengok balik yang 40 questions tu, ada tak benda gambar raja ni, mesti dia ada. Okay, and you should know benda yang tinggi dekat sini, ini bermaksud pressure dia tinggi. Benda bila pressure dia tinggi, apa berlaku kepada velocity akan menurun ke menaik? Apa berlaku bila pressure meningkat? Pressure increase, what happened to the velocity, the movement of air, apa berlaku? Pressure meningkat, velocity turun ke meningkat juga? Turun. Okay. So sama juga, konsep ni kamu kena apply dekat sini. Kamu kata X is the highest pressure kan, di sini increase, tengok sini. Water pressure highest at X. Bermaksud bila pressure dekat sini tinggi, obviously kamu kena tahu, kamu kena buat conclusion, volume dia rendah kat sini. And kita boleh prove volume dia rendah. Macam mana saya boleh prove? Okay, kalau kamu rasa susah nak ingat macam mana, cikgu saya tak tahu pressure dia tinggi, saya susah nak ingat. Macam mana nak prove? It's very simple kamu nak prove ni. Tengok saya prove macam mana. Saya kata apa? Pressure tinggi, volume rendah kan? Betul tak? Konsep dia. Yang ini, kalau kamu tengok pressure tinggi, volume rendah, konsep saya pegang pressure saya dah sampai sini dah. You tengok volume dia. See the volume. Nampak volume dia? Volume dia sampai sini saja, kecil je volume dia. That means volume rendah, pressure tinggi ke rendah? Volume rendah ni, pressure tinggi. Itu je konsep dia. Contohnya dekat sini, tengok Contoh dekat sini, volume dia tinggi. Tak payah hafal pun benda ni, kau hafal memang tak boleh jawab soalan dia. Tengok benda ni, dekat sini, ni kosong sini. Bermaksud volume dia tinggi. Bila volume dia tinggi, confirm pressure dia rendah. Saya tak tengok nota ni pun tengok pressure is high, pressure is lowest at Z, nampak? Saya mana tengok benda ni. Saya tak baca pun tadi. Saya baru tengok. Because I know the concept. Kita pegang pada konsep. Sama juga, kamu dah tahu benda ni. Sampai bila-bila kamu boleh jawab soalan ni. Okay? Sama juga konsep dekat sini pun. Sini pula. Okay? Dekat sini yang mana pressure lower kat sini? Tanpa tengok benda ni. Tanpa tengok benda ni kan? Pressure kat sini yang mana low? X, Y, Z yang mana low? Cuba beritahu saya. Tak payah baca sini kan? Y is pressure. Kenapa kamu kata Y pressure low? Give your reason. Sebab dipaksa keluar. Tak dengar tak? Bahagian Why? Okay, soalan saya. Why? State your reason for your answer. Kamu kata why pressure dia rendah. What is your reason? sebab dia dipaksa keluar. Sebab apa? Sebab? Sekali lagi tak? I tak dengar jelas. Bagi jelas. Sebab tekanan sebab volume dia tinggi. Itu kamu punya jawapan. Betul tak? Ya.
Tengok this one kamu kata pressure dia rendah because volume dia tinggi. That is your reason, because the volume is higher than the pressure. And what is your conclusion? The higher the pressure, tu saja. So reason dah jawab, conclusion dah buat. Itu eksperimen punya, itu cara nak jawab soalan sains ni. Soalan sains ni kamu kena tahu, dia mesti ada aim, dia mesti ada reason, and dia mesti ada conclusion. Dan dia ada hypothesis lah. Hypothesis dengan conclusion lebih kurang sama saja. Okay, tak ada beza mana pun. Okay. Okay, Bernoulli's equation derived. Yang ini bagaimana tercapai. Ini kamu tak payah ingat pun tak apa. Ini just for your information saja saya masukkan. Sebab dulu kamu kena bagi tahu macam mana formula ni tercapai. Sekarang kamu tak perlu bagi tahu. Okay, especially pelajar fizik pelajar fizik dia dulu dia kena bagi tahu macam mana formula ni diterbitkan. For example, U plus AT. Contoh, sekejap. Kasi tulisan cantik sikit. Kamu ada formula motion kita panggil dia. Tahu tak formula motion? Tahu formula motion? Siapa ingat formula motion? V equals to U plus apa? AT. Ni formula motion. Velocity, initial, final. Initial, final tambah dengan acceleration tambah time. Ni nak tengok, nak cari volume of linear motion. Pergerakan linear kan. Kamu rasa kamu belajar benda ni ada? Okay. Lepas tu adalah V square equals to U square plus 1/2 AT square. Ada. Okay. Lepas tu U plus, lepas tu V plus V, dia satu lagi. Okay. Ni tak apa, tak tahu kenapa macam diam je. I think you all not know lah. Tak tahu kot. Okay, seterusnya assumption ni tak payah. Yang ni this is macam mana formula tu derive. Bernoulli's principle ni macam mana formula tu dapat, at the end dia dapat macam ni. Dan macam mana dapat, this is Bernoulli's equation. Tengok ini Bernoulli's equation. Ni just for your information lah. Okay, kamu tak perlu jawab pun soalan ni. Mana ada soalan ni untuk kamu. Okay, so soalan ni dia sama, iaitu P1 Bernoulli's principle dengan P1 tambah dengan 1/2, okay, 1/2 P V square 1 tambah dengan rho G Y 1 sama dengan P2 plus 1/2 rho velocity square plus rho G Y 2. Nampak betapa peningnya formula ni, tapi dibagi dalam peperiksaan. Jadi kamu tak, dia untuk kamu tak susah macam ni lah. Okay, actually tak susah pun benda ni. Macam rho kan, rho ni density of water dibagi 1000 dibagi. Macam ni kan, rho ni yang ni dibagi density of water, ni gravity. Dua benda ni dibagi. Tak payah cari. Ini velocity dibagi dalam soalan. Y tu kamu akan carilah nanti. Tak susah pun benda ni. Okay. Ada formula, dengan ada formula M1 V1. Ada formula momentum kat sini. P equals to MV. Ini formula momentum. Okay. Tak apa kamu tak belajar. It is just for your information sajalah. Okay, yang ini applications of Bernoulli principle. Ini kamu just belajar application saja. Kamu tak belajar calculation. Jangan risau, jangan panik. Kamu hanya belajar bagaimana nak kira pressure law sahaja. Yang lain semua is just for your information only. Saya bagi tahu saja benda ni ada. Okay, actually kamu punya science ni dia tak complicated sangat, it's simple. Saya just bagi tahulah beyond apart from your studies, apa benda yang ada selain daripada kamu belajar konsep, because you only learn the concept. Kamu kena learn beyond the concept sometimes. Okay. Okay, applications of Bernoulli principle ni saya dah cerita dah. Bernoulli principle ni pasal aerodynamic. Okay, aerodynamic ni kamu kena tahu di mana benda tu setiap kenderaan kita akan design aerodynamic to reduce the air resistance.
untuk mengurangkan rintangan udara. Itu je dia punya tujuan utama kita letak aerodinamik. Okay, aerodinamik ni salah satu contoh natural adalah burung punya sayap. Kalau kamu perasan burung punya sayap ni dia tak tegak, dia ada macam lengkung. Lengkung tu adalah aerodinamik semula jadi. That's your natural lah. Okay, jadi bila kita nak terbang, orang nak terbang apa ke, dia akan guna konsep aerodinamik. If not, Bernoulli principle kalau tak apply, kamu tak boleh terbang, benda tu tak boleh terbang. That's how Bernoulli principle is proven. Itu yang kamu kena faham di sini. Okay, sesuatu benda dalam dunia ni dia bergerak, mesti dia ada sebab. Okay, kenapa dia bergerak, bagaimana dia bergerak, mesti dia ada dia punya reason dia. Itu kamu kena kita discover, that's called science lah. Itu kita panggil science. Kita discover setiap satu benda. Okay, secara deep ke ataupun secara just generally ke, tak apa. Generally ke, itu depends on your ability and capability lah. Okay, so yang ini aerofoil shape sama macam aerodynamic shape. Aerofoil shape ni dia macam aerodynamic punya shape. Sama juga semua kapal terbang guna aerofoil shape. Kapal terbang kalau kamu perasan depan muka dia pun is aerofoil shape juga. Dia punya body pun sama juga. Dia tak ada yang straight, not flat. Dia punya body semua kamu perasan dia macam melengkung. Ada macam angular shape. Dia mesti buat daripada angular shapes. One of the main reason is dia nak kurangkan rintangan udara, air resistant. Obviously lah kapal terbang takkan dia nak buat flat. If flat susah dia nak stable kan dia punya kapal. Okay, so yang ini as per usual kamu kena tahu bagaimana pergerakan dia. For example saya kata kat sini this is an aerofoil. Bila aerofoil dia, bila kita kurangkan rintangan dia, okay, bila kita kurangkan dia punya rintangan udara, what we want to do is, kamu kena faham konsep apa yang kita nak buatkan. Saya dah kata bila aerofoil ni dia akan kurangkan rintangan udara, bermaksud the movement of velocity of air. Kamu kena faham betul-betul velocity, kelajuan udara meningkat dekat atas ni, dia akan meningkat because aerodynamic. Dan bila kamu perasan, bila velocity increase, apa berlaku kepada tekanan? What happened to the pressure? Tolong seorang beritahu apa berlaku kepada pressure? Sekali lagi, dia akan jadi rendah. Bila pressure rendah, dan kamu kena faham konsep ni guys, betul-betul bila dia rendah, bermaksud pressure di atas, dia rendah. Bila pressure di atas rendah, velocity dekat atas meningkat. Kamu kena faham konsep betul-betul. Ini memang dia tak ceritakan dekat sini. Ini saya berasaskan pemahaman saya nak bagi kepada kamu lah. Macam saya tak baca ni boleh tahu dah. Kamu kena faham. Velocity increase dekat atas, pressure menurun dekat atas. Dia bermaksud ini dekat upward. Downward ni velocity dekat bawah ni rendah sebab dia flat. Apa berlaku kepada tekanan? Apa berlaku pada tekanan? Meningkat ke menurun? Meningkat. Menurun? Buat apa meningkat menurun pula? Kalau velocity menurun dekat bawah, pressure akan jadi apa? Meningkat. Meningkat. Bila pressure meningkat, dia akan tolak naik ke atas. That's how a bird is flying. Bagaimana sesuatu burung tu terbang, inilah konsep dia. Kalau kamu perasan sayap dia, ini bahagian atas, ini bahagian bawah. Kita kena absorb dua bahagian. Kita kena observe dua bahagian. Bermaksud bahagian atas, pressure dia rendah, volume dia, velocity dia tinggi. Velocity maksudnya pergerakan udara tu tinggi ke atas. Dan dekat bawah, pergerakan udara dia rendah, pressure dia tinggi, sebab tu dia boleh tolak burung tu naik atas dan terbang lebih jauh. Itu konsep dia. That's how a bird is flying. That's how aeroplane, helikopter lain, aeroplane ke apa ke, ini konsep dia. Untuk kamu dia akan gunakan burung saja for your level lah. Okay. Okay. Boleh faham? Boleh faham ke tak faham? Boleh. Boleh takkan kamu seorang je faham daripada ramai tu. Yang lain diam je. Okay. Kalau tak faham tanya saya kalau pergi site depan tu nak return tu susah pula nanti. Okay. Nampak the wings. Saya tak baca pun benda ni. Saya tak baca pun the wings, planes pun tak baca pun. Saya tengok pada sini je. Saya tengok sini.
I terus terangkan kamu dekat sini. Ini I tak baca, baru saya baca. Perasan ada wing kat sini. Saya buat nota ni tapi saya tak pasang wing ni. Okay. The wings of the plane are shaped as aerofoil. Nampak? Aerofoil. Aerofoil is same like aerodynamic. Dia macam melengkung dekat bawah. Semua kereta kamu tak kisahlah. Most probably all the car lah. Even Malaysia car. Malaysia, I think Proton Saga yang lama tu dia tak ada aerodynamic sangat. But most probably now semua kereta memang dia akan design as aerodynamic. Kamu tengok mesti dekat bonnet depan tu pun dia melengkung. Dia melengkung. Dia tak flat macam ni. Ni jarang saya jumpa. I think most of the car lah. Most of the car. Now, yes obviously now. Sebelum ni kereta-kereta Malaysia yang lama, I think Saga yang dia ada macam straight box, macam box. Tapi kereta zaman sekarang ni memang semua dia melengkung. Kalau kamu perasan dia punya bonnet depan kereta ayah kamu pun mesti dia melengkung macam ni. Dia tak produce macam ni. Okay, dia melengkung. Kenapa? Salah satunya sebab ini kereta kan. Contohlah ni kereta kan. Cantik sikit. Ni kereta. Kamu perasan dia punya dekat sini pun dia design melengkung. Dekat sini pun dia design melengkung. Sini pun dia design melengkung. Nampak? Semua dia ada angular. Ni angular, ni angular, ni angular, ni angular, ni angular. Semua ni pasal dia nak kurangkan resistance of air. At the same time dia nak maintain stability of the car on the road. So banyak konsep dia. Bila kita main dengan movement of air, friction of air. Friction of air pun ada satu lagi orang kata effect juga lah, factors. Okay. Tapi you are just focus on a small concept is by Bernoulli's, hanya pressure dengan velocity. Okay. So do not, orang kata jangan change over lah ataupun jangan confuse. Okay. Faham? Boleh jawab ni. The curve up top causes low. Nampak? The curve top causes faster airflow, therefore resulting pressure is lower. Nampak? Macam ni je diterangkan. Kau faham ke tak faham ke ikut kau. The curve atas ni lah atas ni. Ni. The curve. That's why. That's how it's mean. Tu yang kamu kena faham sendirilah. Kan? Kalau saya tak terangkan maybe kamu just ikut ayat je kot. Dan jangan hafal ayat memang kamu tak boleh ingat untuk jangka masa yang panjang. Okay? Memorize, if you memorize, memori tu kamu tinggi tak apalah. Biasa orang akan hafal esok exam, hari ni baru hafal sebab dia punya lifespan tu tak banyak. Kalau kamu faham, bukan orang kata kalau orang faham pun boleh juga lupa, tapi dia tak lupa semacam tentu je lah. Kalau saya twistkan kamu kan, dia ada beza tau bila kamu hafal dengan kamu faham. Bila kamu hafal, bila saya twistkan kamu punya konsep, saya tukarkan sikit konsep kamu yang kamu dah lari, kamu akan lupa balik apa kamu hafal. Tapi orang yang faham ni, I twist macam mana pun dia boleh stick to the point. Itu beza dia. Okay. Yang kedua, Bunsen burner. Apa benda dengan Bunsen burner dengan konsep Bernoulli's ni? Why? What happened? Bunsen burner pun dia ada konsep dekat dulu main api kan. Sekarang tengok dia ada juga konsep Bernoulli's ni. So pressure of the fast moving gas steam from the nozzle. Kita baca bahasa Melayu tekanan aliran gas yang bergerak pantas dari muncung kurang daripada tekanan atmosfer di sekitarnya. Kamu kena tahu konsep atmospheric pressure dengan atmospheric pressure dengan pressure inside the container. Kalau kamu dulu perasan tak ada masa tingkatan 1 tak silap saya, macam mana kita boleh dapat minum air kotak tu? How? Because of why? Ada atmospheric pressure yang tolak air dalam tu supaya kita dapat sedut balik kan. Itu semua konsep tu pakai balik dekat darjah form 5 kamu. Okay. Kalau saya sentuh satu-satu tu tak habis dah cerita hari ni. Okay. So the lower velocity, halaju rendah, tekanan tinggi. Maksudnya velocity dekat sini rendah, pressure dia tinggi sebab tu dia boleh tolak. Kamu kena faham pressure tinggi maksudnya fungsi dia mesti akan tolak. So dia akan tolak udara ni masuk. Dia akan tolak. Sini the higher the velocity, the lower the pressure. Sini. Pressure dekat luar tinggi sebab tu dia boleh tolak. Logik lah kamu fikir. Okay. Logik, kamu kena fikir logik. Actually kamu kena fikir logik because benda ni kalau kamu tak fikir logik, kamu tak boleh jawab. Tengok Pressure dekat luar mesti kena rendah. Kalau dekat luar dia tinggi, macam dia nak tolak.
Kan? So bila ditolak, pressure inside ni, tengok inside pressure ni. Okay. Inside pressure ni, tengok higher velocity, kalau higher velocity inside pressure ni mesti rendah. Baru pressure yang tinggi dekat luar ni dia boleh tolak pressure dekat dalam ni yang rendah. That's how you should understand the concept lah. Ada pernah satu kali dia tanya, how a Bunsen burner is ignites using the concept of Bernoulli. Dalam bahasa Melayu dia kata bagaimana peluru Bunsen tu boleh menyala menggunakan konsep Bernoulli principle. Terangkan selanjutnya. Ini soalan esei tak silap saya. Esei kot 5 markah tak silap saya. Dia cerita pasal Bunsen burner. Kita target Bunsen burner ni keluar untuk application saja. Tak keluar, kita tak target untuk bagaimana dia menyala. Tapi kalau dah keluar nak buat macam mana. Okay. So ada soalan dia akan tanya what is the concept, what is the applications of Bernoulli principle in daily life kan. Kamu kena ingat, satu aerofoil shape wing of aeroplane, kamu nak guna bird pun tak ada masalah, it's a natural kan. Yang kedua Bunsen burner. Dan ada banyak lagi, just Google ataupun go and discover by your own self. Kamu dah kamu dah form 5. So buat sendiri. Okay, yang ini so sekarang one of the main satu-satu norma kehidupan baru kita mesti kena lalui benda ni lah. Okay. So okay. Yang ini figure 1, while the person being poked with the finger might. Okay, tengok Yang ini konsep injection ni one of the trending norma lah saya kata. Sebab apa? Because yang ini dia ada main konsep juga. Sama juga apa yang kita belajar ni. That's why I took this picture. Saya ambil picture ni, saya masukkan dalam kamu punya slide ni because it related. Dia related. While a person being poor, ini dalam bahasa English. Okay, saya ambil, I just want to give you idea saja bagaimana ini pun boleh berlaku. Okay, sebab dia gunakan konsep force and pressure. Okay, sebab tu saya kata kita belajar bukan asas kepada buku saja dan kita kena try aplikasikan benda tu dekat luar buku. Bila kita try aplikasikan benda ni kepada luar, then you will become more understand, your level of understanding lebih tinggi daripada yang normal. Okay, because benda ni sekarang berleluasa kan, injections, vaccine. So how? Okay. Ya, ada yang tiba-tiba on, kenapa ni? Okay. Okay, while a person being poked with a finger might be irritated. Okay, the force has little lasting effect. Okay, tengok B. In contrast, the same force applied to an area the size of the sharp end of the needle is great enough to break the skin. Okay, kena faham konsep ini. Konsep adalah konsep pressure. Kita tahu konsep pressure adalah F over area. Okay, yang tak tahu boleh ambil nota terus tak? Tak faham apa benda saya tulis kat sini, tak faham yang ini kan? Simple saja. Saya fokuskan kepada formula saya saja. Formula pressure lah. Pressure kita tahu force over area. Di mana surface area? What is your area? Kamu tengok kat sini ya. Okay. Here. Here and here. Surface area of the needle tinggi ke rendah bang? Surface area of pressure of the needle ni tinggi ke rendah? Tolong seorang bagi tahu. Surface area of the needle, jarum punya luas permukaan. Tapi suka tengok lagu dia nyanyi. Sedap. Siapa tu bang? Tinggi ke rendah tu? Surface area needle tu? Rendah. Rendah. Nampak ada yang nak boleh jawab tu maksud dia faham tu. Dia rendah. Maksudnya kan? Bila surface area dia menurun, confirm pressure meningkat. Tu je. Tekanan tinggi lah. Bila tekanan tinggi, terus boleh masuk. Cuba bayangkan kamu ambil jarum yang besar surface macam ni. Kamu pergi cucuk. Besok pun tak siap. Tu je konsep. Yang penting kamu tahu formula dia. Formula PF over A. PF over A. Surface area dia rendah sebab jarum kan. Mesti guna surface area dia rendah. Pressure tinggi sebab tu jarum tu boleh masuk dalam body kita. You can enter.
Because the pressure is pressure tinggi. Small area nampak? Small area. Okay. Memang nampak macam tak faham benda ni cikgu kan. Memang tapi kita tengok konsep of pressure. Memang boleh dapat lepas lah. Okay. Okay. Safety line near railway track at the railway station. Okay, yang ini kamu tengok betul-betul eh. Garisan keselamatan di tepi landasan stesen kereta api. Okay. Pernah perasan benda ni? Tak perasan rasa kamu ni. Okay. Kan? Ni LRT ni, LRT. Kan? Sekarang mana orang naik ni kan? Takut accident kan? Okay. Hak laju tinggi, tekanan rendah, tengok. Dia punya garisan dia kan, garisan keselamatan ni ada kalau kamu kalau kamu pernah pergi kan, mesti kamu tahu dekat sini tu ada, dekat sini dia ada garisan tu. Okay. Warna kuning, dia cat warna kuning. So safety line, garisan keselamatan di tepi landasan tu. Okay. Dengan satu lagi dekat train tu pun ada, dekat tepi-tepi tu. Kalau kamu perasan dekat LRT tu ada kan garisan-garisan macam ni, stiker-stiker macam ni. Kamu perasan ada tu. Kita ingat dulu itu apa, stiker hiburan ke apa-apa lah. Tapi itu pun ada fungsi kan. So kamu rasa lebih, orang kata lebih berpengetahuan tau kalau macam ni. Kamu pergi, sebab LRT ni bagi yang duduk dekat area KL ni, dia mesti dah biasa dah. Sebab dekat KL obviously LRT ni memang dia link kepada sebuah tempat. Tapi kalau dah duduk dekat area-area Sungai Buloh tu susah sikit. Okay. Jadi LRT ni dia ada dia punya garisan kita panggil straight line dekat sini tu. Okay. Kamu jangan ingat itu stiker-stiker hiburan bukan ataupun stiker-stiker promotion, bukan. Tu ada tujuan dia, setiap benda ada tujuan dia. Okay. So tujuan dia nak tinggikan volume. Okay. Jadi bila ditinggikan volume, apa berlaku, dia akan rendahkan tekanan. Okay. Sebab tu bila LRT datang ni, kamu mesti akan berdiri one step behind. Kan? Kamu akan berdiri one step behind dekat sini lah. Okay. Mana ada orang berdiri dekat sini, habis. Mati kan sini. Okay. Okay. So that's we call as safety line dekat sini, sama juga. So apabila udara mengalir melalui kawasan yang sempit antara kereta api dengan orang yang berdiri berdekatan garisan keselamatan, okay, hal laju aliran udara meningkat dan tekanan berkurang pada kawasan yang sempit. Okay, sebab dia punya kawasan tu, tengok juga dia punya space juga kan. Space dia kita rendah kan, space dia sengkat kan. Jadi kita nak tinggikan dia punya volume supaya tekanan tu rendah. Kita tak nak beri benda tu rendahkan. Kalau kita rendahkan volume, tekanan tinggi bahaya. Okay, boleh menyebabkan kita tercampak sebab dia punya pressure kan. So kita just nak bagi volume dia meningkat supaya tekanan tu rendah. Okay. Dan oleh yang demikian, besar kemungkinan jika terdapat orang berdiri melepasi garisan keselamatan, orang itu akan ditarik ke arah kereta api yang sedang bergerak. Sebab tu kalau kamu tengok kita tak boleh berdiri selepas garisan keselamatan tu. Kalau kamu perasan siapa pernah naik train tu dia tahulah. Yang tak pernah naik tu nanti naik lepas MCO So kalau kamu perasan, kalau kamu naik LRT tu, kita memang jarang berdiri selepas line kuning tu, kita tak boleh berdiri. Sebab satu-satunya kita takut nanti dia tarik ke arah train tu nanti. Sebab tu ada security tu dia kata dia tak bagi kita berdiri selepas garisan warna kuning tu. Itu salah satu fungsi dia lah. Bukan saja-saja dia cat-cat kan, cat-cat ni garisan keselamatan, tak ada. Dia mesti ada, kita panggil safety factors. Safety factors tu dia memang dah kira dah. Kita panggil safety factors ni dia ada scale. Okay. Dia ada 1 sampai 8 dan dia mesti kena cecah safety factor ni, dia mesti kena cecah ikut kepada tempat lah. Ada tempat dia mesti 1.2 ke bawah, dia maksudnya safe. Kalau 1.2 ke atas dia maksudnya unsafe. Dia ada cara nak kira dia. Itu nanti kamu dah belajar high level, kamu akan tahu lah benda tu. Okay. Okay. Itu pasal safety lines near railway. Lepas MCO boleh cuba Okay. So apa yang saya nak ceritakan dekat sini,
is your end of your story. Ini yang saya nak kata tadi tu, safety line, nampak? Pernah tengok tak benda ni? Ke kamu ni tak pernah tengok ni, tinggal zaman ni? Pernah Pernah cikgu, pernah. Pernah kan? Sini. Ya. Kan? Dia yang benar tu okey lah tu. Yang tak benar tu lepas MCU lepas MCU boleh tarik. Ini safety line tu bang. Okay. Kita nak tunggu untuk train, jangan tunggu sini. Sini memang orang jarang tunggu. Okay. Sini memang orang jarang tunggu. Kita akan tunggu dekat sini. Okay. Nampak? Satu garisan memisahkan kita. Okay. Lepas dah train datang, kau jangan tunggu kat sini pula, nanti train akan tak tunggu kamu. Okay. So ini yang kita takut tengok. Dia ada gap, tengok. Nampak gap ni? Gap ni yang kita kata volume. Nampak? Itu saya kata dia bukan saja-saja buat. Ni tengok, saya terangkan betul-betul ni. Ini bukan ending-ending ni, itu saya kata. Okay. Kamu tengok sini, ini kita bayangkan sini ada train datang kan. Oh, tak boleh jadi kelas arkitek lah ni. Ada satu train datang melalui sini kan. Satu train datang kan. So kamu tengok kan, dekat sini kita guna konsep, masih lagi pegang pada konsep yang kita belajar tadi tu. One of them is boleh tak saya guna konsep Bernoulli dekat sini? Boleh? Boleh saya guna konsep Bernoulli kat sini? Bermaksud saya akan tingkatkan volume dekat sini. Nampak? Volume. Volume saya meningkat. Sebab dia punya besar space dia. Sini sampai sini saya punya space tu. Bermaksud dia punya volume tu tinggi. Bermakna bila volume dia tinggi, pressure dia, apa berlaku kepada tekanan? Apa berlaku pada dia punya pressure dekat sini? Rendah. Pressure dekat sini rendah. Rendah. Okay, pressure dekat sini bila dia akan rendah, bermaksud kamu tak tercampak lah. Kan? Sebab tu dia letak dekat sini, one of the safety factors ni, dia nak tingkatkan dia punya volume. Sebab kalau dia letak garisan ni dekat sini, bahaya sebab sini dia punya volume dia rendah, membawa maksud dia akan meningkatkan tekanan. Bila ditingkatkan tekanan, bahaya untuk kamu. Okay? That's why itu yang konsep yang kamu kena faham lah. Okay, dalam railway ni bukan orang saja-saja cat warna kuning tu. Saja-saja orang cat warna kuning, kita pun berdiri je sebelah dia kan. Kita pun tak dengar cakap dia, kita pun berdiri. Okay. So saya punya slide dah habis dekat sini. My slide is over here. So saya akan sentuh sedikit latihan sebelum kita habiskan kelas pada hari ini. Okay, saya akan pergi kepada sedikit latihan lah. Masih ada 10 minit. So kita akan go through small notes lah. Okay. Exercise lah. Saya nak go through sikit small exercise. Saya tak tahu I letak kat mana kau punya exercise. Sekejap Where is your exercise? Here. Ni. Bukan. Sorry. Ini pula. Ni lain. Ni senang. Keluar macam ni baik tak belajar. Sorry, not this one. Mana kamu? Not this one. Mana kamu punya ni? Wait. Your one is ni. Oh, this one is light. Bukan, jap. Saya pun tak tahu saya simpan mana. Ni. Yes, this one. Okay, kita buat sedikit latihan sikit. Betul? Ya. Okay, so latihan kita buatlah sedikit. Sebab kalau tak sempat kita sambung minggu depan lah. Okay, sebab tak perlu rushing pun. Kamu ada lagi banyak masa.
Okay, so kita pergi kepada latihan yang simple dulu. Yang pertama, pressure in fluid. Okay, apa jawapan dia? Cuba seorang beritahu saya nombor 1. Apa jawapan dia? Tak jelas tu. Apa? Tak nampak ah? Tak jelas, tak jelas. Oh, tak Tak jelas. jelas. Bagaimana sekarang tuan? Okay. Okay, go, okay. Okay. Okey. Okay. So soalan pertama. Based on Pascal principle dan berdasarkan prinsipal Pascal, iaitu pressure sama dengan force over area. So apa jawapan dia? Sekarang kamu pula ajar saya. Takkan saya ajar, saya bagi jawapan. So saya nak tengok kamu faham ke tak. Nah, cepat. Apa jawapan dia? Bukan tertutup. 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 Ya, tertutup Ya. cikgu. Okay, close. Mana dia punya pen ni? Okay, close. Okay, nombor 2. The most cecair yang paling sesuai digunakan dalam sistem hidrolik. Aduh, ini tak tolonglah. Apa jawapan dia? Minyak. 2-3 kali je dah ulang benda ni. Minyak. 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 Ini salah, saya tak tahu nak cakap apa lah ni. Kalau yang ini salah lah, in case soalan ni all salah. Aduh. Okay. Okay, water. Yang ketiga. Untuk membolehkan jet hidrolik mengangkat beban yang lebih berat, luas permukaannya, contoh apa? Apa? Ditambahkan. Ditambahkan. Tambah cikgu. Untuk membolehkan jet hidrolik mengangkat beban yang lebih berat, luas permukaan ombak besar perlu apa? Luas permukaan dia perlu apa? Heavier load. Ditambahkan. Luas permukaan dia kena kurangkan ke ditambahkan? Ditambahkan. Ditambahkan. Okay, yang adding large piston surface. Apa akan berlaku? Adding large piston surface, apa akan berlaku? Dia lebih kecil kot. Kecil. Mana boleh kod-kod semua tu? Besar, maybe besar. Besar. Okay, Kecil. menambahkan luas permukaan surface area. Kita kira macam ni, P is equals to okay, F over A kan. Apa dia kata kat sini? Bagi menambahkan surface area meningkat. Apa dia nak dekat sini? What produce? Force. Force yang apa akan produce? Force. Ni pressure akan menurun. Jadi force apa? Force dia rendah ke tinggi? Rendah. Yes, rendah. Okay. Okay, yang ni tick. The application of Pascal principle. Yang mana Pascal principle? B. Pascal. B. Pascal principle B. Okay. Ini prinsipal apa? Tu. Ha? Apa nama dia? Tolong beritahu saya apa nama dia. Balas. Boleh tulis itu. Balas tank. Ni tadi yang saya cerita. Balas tank. Ada balas tank ni ada dekat mana bang?
Laut. Laut. Laut, sudah. Laut. Ballast tank tu dekat ship. Ha? Okay. Dalam kapal tu bang. Ini spare tank. Ballast tank ni tak ada tenggelam nanti kapal kamu. Okay. Ballast tank ni dekat, bukan dekat laut. Dia dekat kapal. Setiap kapal mesti ada ballast tank. Okay. Kalau ballast tank rosak, tenggelam lah kapal tu. Dia Dia macam apa bang? macam pelampung adik kau. Ya, bagus. Dia macam pelampung. Kalau benda ni tak ada, ship kamu akan tenggelam. Dan konsep dia adalah konsep Bernoulli's. Bernoulli principle. Bernoulli air kan. Bernoulli pula. Ini Archimedes, sorry. Baik. Kalau kamu tak belajar Archimedes yang diceritakan dekat air. Apa air, benda air ini. Archimedes principle, tapi kamu tak belajar, tak apa. Okay. Yang ni, hidrolik juga. Apa? C. Yes, this one hydraulic. Yang ini? Bernoulli. Benali. Bernoulli. Tuduhan. Yang ni Bernoulli. So saya ceritakan sikit movement of air. Okay, bermaksud velocity meningkat ke menurun? Velocity of air, laju udara meningkat ke menurun? Meningkat. Meningkat. Membawa maksud tekanan? Meningkat. Tekanan? Menurun. Tekanan Rendah. menurun. So ini dekat bahagian atas. Bahagian bawah, volume rendah, pressure tinggi, dia akan menolak kapal terbang ni naik atas dan terbang lebih tinggi. Konsep dia faham betul-betul benda ni. Okay, yang ni. Okay, ini adalah Pascal principle, ini Bernoulli, sorry. Ini Bernoulli. So ini nak Pascal kan? Ini Pascal hydraulic. Okay. So formula dia P sama dengan F over A. Ini kamu kena ingat. Okay. Okay. Ada masa lagi. Saya tak nak rushing pun, slow-slow pun boleh jawab. Kan? Okay lah, kita jawab soalan. Ni apa benda ni? Ni apa ni? Okay, soalan 3. The diagram shows a ping pong ball moving upward when water is inserted into a filter funnel. Kan? Raja kan? Jadi raja di bawah menunjukkan bola pingpong yang bergerak ke atas apabila air dimasukkan ke dalam corong turas. Bulatkan jawapan yang betul. Apa jawapan dia guys? Tolong seorang beritahu saya. Pressure meningkat ke menurun? Meningkat. Ini velocity. Yes, velocity meningkat, air kan, dia turun dengan deras. Air turun dengan deras, velocity meningkat, tekanan rendah. Dekat sini lawan lah, vice versa, low and high. Boleh faham? Pada tuang air tu, movement tu velocity meningkat. Bila velocity meningkat, apa membawa pressure dia akan menurun. Betul tak? Betul ke salah? Betul. Ya, faham tak apa? Betul. Okay, dan last ni soalan yang ni, Bernoulli dengan Pascal. Tolong seorang jawab saya, apa nama device ni guys? Apa nama device ni? Tolong seorang beritahu saya apa nama device ni? Drone. Ya, drone. Okay, ni namanya drone. Okay, dulu kita Drone. main helikopter, sekarang kita main drone. Okay, one of the inventions from the mechanical engineering, dia gunakan drone untuk shoot bahagian atas. Kita nak tangkap gambar, kita nak buat rekod untuk distance yang lebih tinggi, so kita guna drone lah. That's more suitable and more safe rather than kita sendiri naik atas, bahaya. So drone ni gunakan konsep apa guys? Pascal ke Bernoulli? Bernoulli. Guna pasal ni. Okay, yang ni? Pascal. Yang ni? Pascal. Pascal. Sebab ini kita main sistem brake. Obviously Pascal. Ini. Pascal mana? Bernoulli. Bernoulli because ada velocity of air. Yang ni? Bernoulli. Benda ni? Pascal. Sebab yang nak angkat fork ni kan, nak angkat fork ni dia ada
movement of oil dekat sini. Kan dia ada konsep dia hydraulic, kita guna hydraulic, that's why we use Pascal principle lah. Okay, so I think that's enough for today lah. Tak nak peningkan kamu, kita rasa itu cukup. Untuk soalan subjektif dan juga objektif mungkin next week. Okay, so saya tak nak rushing. I don't want rushing. So mungkin next week saya nak pergi kepada latihan, and then another week dan baru saya akan pergi kepada chapter 9 lah. So tak payah rushing sangat. Okay, so next week kita akan pergi kepada soalan objektif serta nak habiskan latihan ni kan next week. Next week ni saya nak habiskan latihan ni, so you just be standby with the correct paper lah. Kamu kalau nak print boleh tak ada masalah. Kamu nak print ke ataupun buat apa ke ikut kamu lah. So next week kita buat latihan sikit pasal ni, and then another week then only kita masuk chapter 9 lah. So kita pergi slow, tak payah